Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan fiqhus sirah pada muka surat 121, poin yang kelima. Betul? Yang mana tajuk ni masih lagi di bawah tajuk berkenaan dengan muka surat 117 itu, permulaan wahyu, yang mana dikemukakan di bawah tajuk permulaan wahyu ni satu riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi sebagai sambungan poin yang kelima, pengajaran yang kelima ataupun fiqh daripada kisah ni, nombor 5 tu muka surat 121. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Khadijah radhiyallahu anha dalam kondisi tegang dan takut. Tetapi langkah awal jadi takut tu bagaimana tu kita kena ingat baliklah dalam dia punya riwayat ini. Siapa Nabi suruh selimut dia dalam keadaan ni, bergetar tubuh Nabi, takut kerana itu pengalaman pertama. Itulah cerita dipeluk oleh malaikat dalam gua Hira itu. Langkah awal yang dilakukan oleh Khadijah bukan mengejar dengan pertanyaan, bukan mengeluarkan pertanyaan yang bertubi-tubi, itu tidak. Cerdik, tindakan Khadijah sangat cerdik. Dan beliau tidak minta penjelasan secara terperinci. Tapi langkah mula-mula yang Khadijah radhiyallahu anha lakukan adalah menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sedang kaget, takut, panik dan sebagainya, tak sesuai lah kalau kita tanya banyak soalan kepada dia, biar dulu dia hilang ketakutan tu. Kalau nak tanya selepas itu fahaman Khadijah, sebab tu dia tidak terus tanya. Dia peluk, dia selimut, dia peluk Nabi sehingga Nabi hilang ketakutan. Kata Imam Malik rahimahullah, orang yang ketakutan tidak sah jual beli dia. Ni mengikut Imam Malik. Kalau ada takut ni takut sungguhlah. Kalau jenis penakut tu sah jual beli. Tidak belah mana pun takut. Tu seni ketakutan sampai perekat beratlah. Dan juga tidak boleh diminta menjadi saksi dalam perbicaraan di mahkamah. Tak boleh juga. Nak minta pengakuan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab pada waktu tu kalau dia tidak waras pun maknanya separuh waras lah kita kata. Tak boleh. Tu sampai begitu sekali. Jadi takut ni sampai peringkat ni lah, sampai peringkat sehingga kadang-kadang setengah orang tu bercakap pun bunyi bergetar-getar. Tak kecek pun teller. Bahasa pun suara pun bunyi lah. Takut sampai tak tu. Kalau nak urus jual beli pun kalau mengikut Imam Malik lah, orang lain kata sah, mazhab Syafi'i sah. Tak boleh jadi saksi. Kalau nak jadi saksi, biar pastikan dia tenang, hilang ketakutan itu. Yang keenam, seseorang yang menghadapi masalah sepatutnya lah janganlah dia rahsiakan, simpan dalam hati dia saja tanpa diluahkan. Bahkan orang yang menghadapi masalah dianjurkan untuk meluahkan masalah itu kepada orang yang boleh dia percayai. Supaya apa? Supaya orang itu boleh memberi masukan. Masukan itu makna nasihat. Ni bahasa Indonesia. Kita kata masukkan lagu mana pula kita tahu. Tak, masukkan mana? Binushih, dengan nasihat. Dengan yang boleh memberikan nasihat dan pandangan. Makna orang yang kita yakin dia boleh jadi kaunselor kita lah. Itu maksudnya. Kadang ada bawah tu selepas ni dia akan ada sebut. Baik. Kenapa disebutkan poin yang keenam ini?
Poin yang keenam ini sebenarnya dia ada dua perkara yang berkaitan dengan poin yang keenam. Yang pertama sekali, kenapa kita dianjurkan orang panggil berkongsi masalah, meluahkan masalah kepada orang yang sepatutnya. Dua sebab. Yang pertama, untuk melegakan jiwa. Kalau kita boleh luah, jangan luah kedai kopi. No. Tak boleh. Supaya kita bermimpi. Dalam hadis Nabi tak benar kita cerita kepada sebarangan orang, tak boleh. Dia jadi tak molek. Kadang-kadang mimpi tu ada kebaikan dia. Ni cerita kepada orang hak jenis pesen orang kata jahil lah dalam bab tu. Tak ada faedah. Jadi kalau kita nak cakap ni, kena pilih juga maklumat tu. Maklumat yang bagaimana yang kita boleh jadikan bahan untuk cakap tu. Jangan maklumat yang bersifat rahsia, bersifat kita kata peribadi. Jangan sembarangan orang. Walaupun dianjurkan bercerita masalah ni, tapi kepada orang yang layak, orang yang mahir, orang yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi meluahkan perasaan itu, kesedihan itu, dia boleh melegakan jiwa. Kerana masalah yang dipendam dalam hati akan terasa besar, terasa berat dalam jiwa, dan akan mengambil tempat lebih banyak dari yang semestinya, dan akan menyibukkan pemiliknya melebihi yang semestinya. Cuba bayangkanlah kalau kita pendam masalah, tak cerita pada orang, dia semakin besar, kerja kita pun terganggu, kadang-kadang penyelesaian tidak berlaku. Sebab apa? Sebab kita ni Allah buat manusia, dia tidak, bukan semua perkara dia boleh selesai sendiri. Kena terima hakikat tu. Sebab tu Nabi sendiri pun dia mesyuarat. Para Nabi tu setengah-setengah perkara dia kena bincang. Sebab ada khususnya sahabat dia tempat dia buat bincang. Misalnya dia tak tinggal kat tu lah 4-5 orang hak utama. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, ni memang tak tinggal. Ni sebab apa? Sebab orang ni pemikir, seorang yang cerdas mindanya. Oleh kerana itu bila mana seseorang itu membicarakan tentang masalah dirinya kepada orang yang thiqah, yang boleh dipercayai dan ada kemampuan untuk kaunseling dia, maka tekanan jiwa dia akan berkurangan. Orang Kelantan panggil jadi lega lah, jadi rasa lega. Tidak duduk berak, kadang-kadang berak nak kecek pun macam-macam. Banyaklah kesan dia tu. Boleh jadi sakit, bahkan kalau dia biarkan boleh jadi penyakit jantung dan sebagainya. Tak boleh. Sebab dia ada orang tertentu yang Allah buat ni, dia boleh menyelesaikan masalah. Kena pastilah. Kerana dia telah menjadikan orang lain terlibat dalam memikul beban masalah dia. Sebab tu orang yang boleh menjadi kaunselor kepada orang ni kan besar pahala dia. Lepas tu kalau mereka bayar pun, dia ada khususnya agensi bahagian, tak apa bayar pun, tapi biar patutlah. Sebab khusus kerja tu. Sebab orang gini kadang-kadang dia tumpu pada tu, dia kena baca, dia kena kursus, dan setiap maklumat hari tu dia akan catat dan dia analisa data tu. Itu satu kerja tu, tak ada dia nak jual ikan tu. Jadi kalau orang tak bayar, patut nak makan kan? Ni orang khusus dalam bidang tu. Tapi ada juga jenis yang tidak rasmi, tapi ada juga dia belum berdasar pada tajribatul hayah, pengalaman hidup. Ni biasanya tak bayar. Tak kira lah siapa saja pun, asal boleh selesai masalah. Jangan kita kata bayar tak boleh pahala. Tidak gitu atas niat kita lah pula tu. Atas niat kita pula tu. Kadang-kadang orang yang ada agensi khusus ni lebih hebat lagi, sebab dia fokus pada perkara tu. Teori seperti ini adalah masalah yang telah terbukti. Bukan kata teori semata-mata, sudah jadi terbukti sebagai pengalaman hidup manusia. Sebuah kesalahan, di sini anda tengok dalam Arab tu, anda lebih suka terjemah mana sebuah kesilapan, tak kala masalah sebuah kesalahan dikira sebagai satu kesalahan ataupun kesilapan bila mana masalah yang dihadapi seseorang disimpan rapi dalam diri dia dan memberikan kesempatan kepada masalah itu untuk tumbuh dan berkembang sehingga berakibatkan fatal. Ni maknanya jadi bebanan, seksaan, awakib bahasa Arab dia, berakibatkan awakib, macam-macam penyakit negatif akan muncul dari diri dan membahayakan. Boleh jadi
hubungan dengan isteri terjejah, hubungan dengan banyak kau masalah timbul. Kisnya tak sesak, masalah jiwa, masalah pejabat, ada kena ada orang. Sebab tu Khadijah main peranan besar sebagai kaunselor Nabi. Nabi tenang duduk dengan dia. Maknanya kalau ada masalah luar, balik di rumah jadi tenang. Itu peranan Khadijah binti Khuwailid. Sebab tu Nabi terasa benar lah bila dia meninggal dunia. Sebab apa? Sebab peranan Khadijah tu besar. Jadi isu berkongsi masalah dengan orang yang jujur dan bijak ni termasuk dalam sunnah, boleh pahala. Kita luahkan, sebab tu nak kata kena pilih orang lah, kena cari orang kita kenal, sama-sama kita kenal. Kalau kita duk saing dengan sama-sama kita, ada jenis suka cerita orang, jangan royak hak kita. Dia cerita lagu tu juga orang tak usah terasa lah ayat tu, tapi kalau terasa molek juga tu. Supaya kita berhati-hati. Kita nak tahu orang tu lagu mana, dia berusaha kita. Kalau kita duduk dengan dia, kita boleh tahu semua cerita orang. Mu jangan cerita hadimu pada dia tu, bahaya. Cari orang lain. Tu juga sebagai isyarat kita jangan bercakap orang. Hak keburukan orang, tak ada kebaikan. Bila-bila masuk Allah akan dedahkan keaiban kita. Rugi hidup kita bicarakan orang. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW dengan segera menyelesaikan masalah dia melalui cara bercerita kepada isterinya Khadijah radhiyallahu anha, agar Khadijah terlibat dalam memikul dan memikirkan beban masalah itu dan berempatilah, kita kata bahasa lain tak? Empati tak? Berempati bersama dalam mencari jalan penyelesaian. Empati ni maknanya dia juga sanggup menanggung beban masalah tu. Bayangkan kalau Khadijah ni tak cerdik, sedih berat benar Nabi. Sebab Nabi pada waktu tak ada orang lain, tak ada siapa pun yang boleh memahami tugas dia sebagai Nabi dan Rasul. Kalau tiba-tiba Khadijah ni pula isteri yang tidak cerdik, nanya. Sebab itulah setengah ulama kata Khadijah ni pun pilihan Tuhan dah. Pilihan Allah dah untuk Nabi. Khadijah ni. Sebab itulah dia ada cerita khusus tentang Khadijah ni. Molek benar lah kalau kita baca, ada buku khusus sebenarnya tentang kecerdikan Khadijah ni. Baik, seterusnya kita pergi ke terusnya. Cuba tengok nota 170 tu dia buat tu. Di antara hikmahnya adalah boleh bagi yang berasa terzalim untuk berdoa memohon keadilan dari yang menzaliminya dengan menyebut bentuk kezaliman yang ada padanya. Dia gini, hak ni maksud dia begini ni. Kalau kita perhatikan dalam hadis ni, riwayat Aisyah ni, Khadijah bila Nabi cerita, dia kata tak mungkin Allah akan apa-apakan engkau sebab engkau ni orang baik. Dia cerita kebaikan Nabi. Mafhum mukhalafahnya bil aks, sebaliknya salah satu bentuk untuk mengurangkan beban orang yang dizalimi, derita kerana dizalimi, kita sebut kejahatan orang. Kita tak, misalnya orang tu mari pada kita, dia dizalimi, kita tak apa, orang tu zalim, orang zalim tu yang akan balas gini-gini, kita menenang, tak apa tu, sekadar itu. Tu maksud dia. Baik, cuba kita tengok yang ni dulu lah. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawl illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Mana kalau kita dizalimi, kita boleh sebut orang itu telah menzalimi saya, tak apa, boleh gitu, boleh gitu. Dan kita boleh sebut biar orang tahu. Misalnya isu Palestin, kita kata tak, mesti kena sebut dia tu zalim, dia tu jahat. Tak jahat lagi setara tu, nak setara mana ni orang panggil jahat. Kalau ada orang kata tak boleh sebut, tu zalim juga tu. Baca kat sejarah Palestin 70 tahun dah, 70 tahun dah. Anak baca daripada awal, dia ada rentetan, dia ada buku nah, boleh baca sejarah bagaimana mula-mula dia duduk tu, sejarah dia tu. Sebab kalau kita tidak ambil tahu, kita tidak akan berdoa. Kita ambil tahu baru kita berdoa. Boleh sebut.
Sama ada kita nak sebut Zionih ke, sebab orang kapur tak tahu Zionih ke apa, sebut lalu Israel. Bagaimana Zionih ni orang kapur kita ni erti, orang kapur tak erti Zionih. Yahudi sebut Yahudi. Bani Israel sebab dia asalnya Bani Israel, asalnya lepas tu baru Yahudi. Kalau kita tengok dalam Quran, asalnya Israel dulu, Yahudi selepas tu. Baik, tak apalah kita sebut. Jadi hak mana tak terlibat tu sebab Yahudi maksudnya bukan semua jahat, bukan jahat semua. Dalam Quran apa ada? Dalam Quran apa ada sebut orang Yahudi bukan jahat semua? Siapa lah ni begitu? Tetapi kalau baca dalam misalnya dalam buku yang anda baca tu, buku ni 960 muka surat. Nama kitab ni Bazlul Majhud fi Musyabahatir Rafidah bil Yahud. Nama kitab ni bicara tentang sini. Asalnya cuma dia sebut perangai Yahudi. Dulunya Bani Israel mula jadi Yahudi. Perangai dia boleh dikatakan hak jahat-jahat semuanya dia tidak boleh buat sifat ta'assub bangsa tu. Tu. Mana-mana Yahudi yang sudah tidak ada ta'assub pada bangsa dia juga menerima kebaikan dia, hak ni memang dia jadi baik. Hak Yahudi kekal jadi jahat ni, dia tetap merasakan bangsa dia terbaik, dia ni sebagai orang panggil pihak Allah, hak ni jadi masalah. Daripada situlah dia bercambah keburukan dia, benci pada bangsa tu, benci pada bangsa ni, tak boleh buat. Tapi bagi orang Yahudi yang boleh buat sifat tu, bahawa bangsa lain pun baik juga, insya-Allah dia jadi baik. Itu disebut dalam kitab tu. Betul sungguh. Kalau kita baca dalam tafsir kata Yahudi ni, salah satu sebab dia tolak Nabi ni bukan ki Nabi tak betul, ki bangsa Arab dia tak boleh terima. Dia kata molek edah, dia kata puak kita jadi Nabi, tiba-tiba hujung boleh dia. Dia ingat hujung bui jawatan ni puak dia. Dia lupa jawatan tu Tuhan bui. Bukan hasil pilihan raya, bukan hasil mesyuarat manusia, tu pilihan Tuhan. Allah sebut dah kan, Allah Maha tahu dia nak letak kepada siapa risalah. Kan kita baca semua kan itu. Haisu yaj'alu risalatah tu. Allah tahu. Tiba-tiba maknanya dia berdengki, hakikatnya dia protes Allah tu. Itu hakikatnya. Dia protes Allah. Sebab itulah Allah hina dia. Hina pokok dia ni. Sehingga tak ada negara. Duduk merempak. Orang benci sampai ke hari ni. Gi mana-mana pun dia ubah dia punya perwatak ke rambut, dia akan ubah kalau dia nak pergi melancong. Kalau tidak orang tengok dia, mana-mana bangsa benci. Tu kesal dia. Boleh tanyalah pengalaman orang yang duduk bersama dia, masyarakat kita pernah belajar, orang kita belajar di sana tempat memang ada seorang pensyarah disebut kan, kalau puak-puak Yahudi naik atas bah, padahal kau itu bukan jahat pun, orang jahat lain, tapi dia Yahudi, pak dia pun. Sebab tu puak Yahudi pemarah juga sebenarnya. Dan kalau kita baca dari sejarah, Yahudi yang protes kerajaan dia ditembak mati, dihukum bunuh di Israel. Nak jahat tak jahat ni, dia tak boleh kritik. Sehingga dia mari, dia duduk nak masuk dalam bah kan, orang kemah, orang tak akan bui duduk kursi. Sebab apa? Kalau duduk dia kesok-kesok jatuh orang itu, suka merampas kursi pun dia rampas lagi, so ke meja. Tu perangai apa dia tu. Ada seorang pensyarah sebut pada anak ni, cerita di Island masa dia belajar dulu. Dia sebutlah, dia kata teruk Ustaz, padahal Yahudi tu tak salah pun. Sebab tu setengah-setengah tu dia buat ada identiti. Orang tengok, orang tak kenal, rambut pun biasa seperti orang lain, tak pakai ada piring kecil atas kepala tu, payah dia kepik maping tak akar apa tu. Kalau kena nak pergi urusan jadi payah. Orang tengok, orang bercakap, ada orang tunduk. Kalau orang tidak hina orang tunduk, malah tengok muka dia. Kesal besar tu. Sebab tu pokok dia, kalau dia pergi ke tempat, kalau kena bunuh orang, awak tak tahu gitu ya. Tu kesal dia tu. Jadi bangsa yang sentiasa di doa keburukan. Sopoh, orang sopoh, bangsa yang kena sopoh, kena cerca. Gitu kesal dia. Baik. Jadi kalau kita dizalimi, kita boleh sebut orang tu jahat, tak apa gitu. Enggak, Zionih ni jahat dia luar biasa. Tak ada bangsa lain sejahat tu. Semua orang tahu. Sehingga kita baca pun kita nak sebut jadi tak tergamak kezaliman dia, khususnya kalau perempuan agak tak boleh nak bayangkanlah kezaliman terhadap perempuan Palestin tu adik-beradik kita tu. Adik-beradik, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni adik-beradik seibu sebapa, Quran kata. Tu.
Yang menyatukan dalam syurga bukan adik-beradik si ibu sebapa, tetapi iman. Iman. Tu kita kena ingat lah. Baik, seterusnya cuba kita tengok lagi. Seorang doktor perempuan, sekejap ni. Seorang doktor perempuan ni penasihat kedoktoran sebuah rumah sakit di Washington, di Amerika Syarikat ni. Nama dia Dr. Ruth Halfdong ni. Ni kalau dah tengok dalam internet tu ada dia punya artikel-artikel dia. Dia ni pakar dalam bidang, sebab tu dia masuk dalam kita ni. Ni tokoh besar ni dalam bidang psikologi ni. Dr. Ruth Halfdong ni, dia kata dia ada buat dalam kenyataan dia. Ni boleh rujuk ni, dia ada dalam majalah ni. Tengok dalam internet, tarik nama dia, jumpa lalu kenyataan dia. Dia ada web dia. Dia kata di antara terapi perubatan dalam menghilangkan kegelisahan adalah dengan cara seseorang yang menghadapi masalah, dia cerita masalah itu kepada orang yang dia percayai. Makna faham lah. Dia percaya ini makna orang yang thiqah. Maksud dipercaya ini, dia ada kepakaran dalam bidang tu, dia dipercaya boleh menyelesaikan masalah, dan dia dipercayai tidak menghebohkan maklumat orang itu. Itu makna dipercayai di sini. Kalau bukan semata-mata dia ni kita percaya lagu mana. Kadang-kadang kita percaya tu hak memusnahkan kita. Makna orang yang saleh. Sebab tu lepas ni dia akan sebut orang yang kita nak luah masalah ni tidak semesti dia tu orang cerdik, PhD. Kadang-kadang PhD pun ada masalah cara PhD dia tu. Kadang-kadang doktor tak mesti. Dia ada sebut bawah lepas ni ciri-ciri dia. Kita baca ni dulu. Baik. Bila mana seseorang yang sakit mencurahkan masalah ni, kata Dr. Ruth lagi ni, maka akan hilang kegelisahan dari minda dia. Kerana sebaik saja dia menceritakan masalah dia akan berasa lega. Dan lega itu salah satu ciri minasyif, salah satu daripada sembuh. Walaupun mungkin tak sembuh 100%, tapi sudah banyak peratus dah tu hilang kegelisahan. Dengan lega tu saja tu. Tu. Adapun jika dipendam dalam hati dan dia rasa dia akan cuba nak selesai sendirilah masalah dia pendam, tak cerita pada orang, dia akan cuba usaha dengan cara dia sendiri, maka perbuatannya akan mengancam munculnya penyakit dia panggil at-tawatturul asabi. Dia panggil at-tawatturul asabi ni dia semacam penyakit lemah saraf. Sebab hal ini dia ada dalam kamus jenis istilah penyakit. Dalam bahasa Arab dia buat belaka. Anda tengok situ, maksud at-tawatturul asabi ni maknanya penyakit ketegangan saraf hingga jadi gugup, jadi gitu. Tu dia panggil at-tawatturu al-asabi. Makna bila masalah tu tak boleh selesai, dipendam sekian lama, dia boleh jadi kemurungan hak peringkat tinggi je sampai jadi kocok gitu. Gugup jadi. Tu dia panggil tawatturul asabi. Lemah, jadi saraf lemah, tak boleh nak kawal. Jalan apa kata nak rebuh. Kesal dia, jangan main. Tekan perasaan ni. Ni lah bahaya, dia boleh bunuh diri. Tu dia sebutlah dalam kamus itu, boleh bunuh diri. Jadi halunisasi, jadi nampak benda luar, benda orang tak nampak, dia nampak. Apa saraf sudah tak seimbang dah. Tu bahaya tu. Boleh terjun, bangun ni lah. Sebab tu kalau siapa tahap ni kan, dia mesti dikawal pergerakan dia. Mana di kawasan sekitar dia tak boleh ada senjata. Dia sebut lah. Tu bahaya tu. Baik, telah didirikan sebuah yayasan yang sangat aneh di dunia ni. Sangat aneh dia kata. Bahasa dia lah. Bernama Rabitatu Inqazil Hayah. Ana ubah terjemah tu, maknanya persatuan atau yayasan talian hayat lah maksudnya. Sini dia buatnya dia tu Ikatan Penyelamatan Hidup. Anda tengok dalam internet tu, dia lebih kepada maknanya satu yayasan talian hayat. Talian hayat ni maksud dia nya, yayasan itu dia khusus untuk kaunseling orang-orang yang ada tekanan perasaan. Bahaya, jangan dibiar. Tamu-tamu kalau orang baru lepas bersaling nak timbul masalah, bahaya. Kita panggil dia gila ngian. Meroyan itu bahaya tu.
Ana pernah tengok, dan dia kena 3 kali setahun dia akan kena penyakit ni. Asalnya anak dia meninggal dunia, lepas tu suami dia bermasalah, adalah suami dia pun bermasalah. Akhir sekali dia jadi begitu. Sehingga selepas tu dia melahir, selepas tu anak dia tu adalah keluarga anak juga, pelihara anak dia tahu tu cerita tu. Adalah keluarga anak, jangan ambil anak dia belum. Dia tak boleh dah, bahaya. Anak pun pernah tengok tangan dia kena kan, kadang-kadang minggu juga. Tak boleh nak buat urusan sikit rabuk. Asalnya molek selepas anak tu, pak kecil dia tu meninggal dunia, lepas tu laki buana pula. Tu anak orang kapur kata kalau anak mati tak jadi gitu. Suami dia buat masalah, dia dalam keadaan begitu. Tu kesal dia. Inilah. Jangan main-main tawatturul asabi ni bahaya. Dia ada pula Rabitah Inqazil Hayah, mana yayasan untuk kita kata talian hayat lah. Tujuan ditubuhkan yayasan ini adalah untuk menyelamatkan kehidupan seseorang yang telah berusaha, yang telah ada cuba nak bunuh diri tu. Tu khusus orang yang cuba nak bunuh diri ni, apa dia akan ambil lah. Bukan main besar dia punya kerja dia tu. Hak tak sempat bunuh diri dia tu, tak ada apa dah tu ni. Ni hak tak ada bunuh diri tu, pokok dia urus ni. Pokok kita tak erti nak urus hari lagi ni. Kalau kita pula bunuh diri. Tengok serabut dengan dia tu. Ni besar ni kerja ni. Yayasan itu telah menjadi rujukan bagi orang yang merasa kebosanan dan kegagalan nak kawal perasaan kerana tekanan masalah. Itulah tempat rujuk dia. Bukan main besar peranan dia tu. Jadi yayasan itu menjadikan pengobatan utamanya dengan cara, bagaimana bentuk rawatan dia ni, rawatan utama dia dengan cara meminta orang yang sakit. Ni sakit ni kita kata sakit masalah jiwa mental lah, kita kata. Minta supaya dia bercerita dengan sepuas hatinya tentang masalah dia. Adalah cara dia anda baca dalam internet lah, bagaimana dia punya proses dia ni. Dia ambil kira semua dengan bilik, dengan warna. Dia buat kaji dia tahu. Kadang orang ni masuk, dia tukar warna. Warna tu mempengaruhi jiwa dia. Dengan airnya, kedudukan sofa, semua. Dia ambil kira semua suasana, bi'ah tu. Bukan main-main. Orang ni tak boleh pergi kedai kopi yang sibuk ni. Yang lerak dia punya meja-meja tu tak. Dia juga ada tenang. Kadang ada bunyi muzik selu-selu seperti sepoi-sepoi bahasa gitu. Dia ada tu. Sebab kita kat bunyi Quran bobo dengar, tenang lah. Keadaan macam tu. Hak tu orang yang mahir dalam bidang ni, dia erti benar lah ni. Ni kalau dalam dulu dia panggil ilmu karakteristik ni, ilmu kiafah dia panggil. Ni antara kemahiran Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i bisa menabak ni. Dia tengok orang tangan, dia tahu dah dia ni kecenderungan jiwanya begini. Tu kemahiran Imam Syafi'i. Tu hebat. Dia panggil ilmu kiafah, dia panggil kalau dalam bahasa Arab dulu. Ilmu karakter lah. Kayak kita tengok orang yang mahir, dia tengok, dia tahu dah orang ni cenderung ni. Jadi kalau dia nak bercakap, dia akan ikut. Itulah. Kalau tidak tepat 100% pun banyak yang tepat. Bukan ilmu ramal letak guna jin tu. Dah, ini termasuk ilmu sains. Sains tentang watak manusia. Ilmu khusus ni kita tak erti ni. Kalau kita dia jadi sangka buruk. Ilmu sangka buruk dia panggil. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Dusya orang ni tak boleh tengok aku tengok dari lagu ni tak agak benar. Tak boleh pakar tu. Tak boleh pakar tu. So, kita jadi dari sulah je keturunan kita. Dia duduk besok ni menipu besar ni. Berat lagu tu. Ilmu ni tidak tu. Ilmu tentang karakter ni. Jadi langkah mula-mula hak paling pentingnya, dia minta cuba cerita tentang diri awak. Dia dengar 2-3 jam boleh sanggup dengar. Dia tak ada langsung protes. Betul tak betul tu biar dulu. Dia dengar. Kadang-kadang dia tak khusus, kau tu relax duduk. Ada buah tepi apa tu, tak makan tak minum, tapi keadaan tu menyegarkan. Aku tu pun cerita lah. Daripada cerita itulah dia mikir, orang pengalaman dalam bidang dia tahulah. Dengan demikian, jadi yayasan setelah itu telah tidak memiliki cara pengobatan selain memberikan nasihat dan petunjuk. Jadi yayasan ni bila disebut pada dia tu, dia akan ayatlah begini nasihat dia, begini. Dan orang ni dia masuk rekod dan dia akan pantau. Dia bukan lepas gitu, tidak.
Sebab itulah anda tengok dalam internet tu kes ni lah, dia akan panggil pula siapa dia yang paling rapat dengan dia, dia akan sentiasa berhubung dengan orang tu tanya perkembangan macam mana, dia tidak akan biar gitu. Sebab itulah salah seorang masa anda belajar ilmu kaunseling Islam dulu di Sungai Petani dengan pensyarah daripada Ar-Raniri selepas isu tsunami tu, dia cerita, dia kata dalam kes ni lah dia tak boleh lebih seorang kaunselor untuk 10 orang, tak boleh lebih, sebab tak ada, kalau tak ada dia nak atasi 10 orang tu pun banyak. 10 orang dia kata sebenarnya 3-4 orang, 10 orang tu berlaku selepas tsunami, terpaksa ambil 10 orang. Mana seorang kaunselor dia jaga 10 orang tu selepas tsunami, mana sebelum tu tak amat. Sebab apa? Dia kena tahu rekod dia tu detail. Kadang-kadang dia telefon komod dia lari ni macam mana, dia makan macam mana, ada perubahan ke selera makan, semua dia ambil kira. Payah ilmu ni. Sebab tu anak kata kalau dia ambil bayar remu nasabah, sebab dia kena fokus. Kadang-kadang dia boleh jerit, empati tu lah, dia boleh jerit, dia cuba hayati, jadi kawan tu pun rasa seronok lah, jadi lega sangat lagu tu. Ni kita dok padan dengan muka dah, aku ayat dah, jangan digigi juga, lagu tu kau itu gihok sakit sikit-sikit jadi kau berat. Ni dia ada pengalaman. Ni satu cabang ilmu fardu kifayah ni. Fardu kifayah. Baik. Gitu. Dengan demikian mencurahkan permasalahan pada orang lain, mana orang lain ni orang yang berkemampuan, orang yang mahir lah, orang yang ada potensi menyelesaikan masalah, sudah terbukti menjadi satu terapi rawatan yang dilakukan di rumah-rumah sakit jiwa, sakit saraf, bahkan di rumah sakit anatomi, dan juga rumah sakit yang melibat pembedahan ni pun sudah menjadi satu wasailul wiqayah, sebagai salah satu orang panggil apa dia, sarana preventif wiqayah ni, proses untuk penjagaan itu, proses rawatan nak jaga daripada kena yang lebih berat, dia panggil wasailul wiqayah. Dia sebut sini sarana preventif itu, mana langkah-langkah supaya tidak jadi lebih berat. Hak kita nak sesal ni, tapi kena jaga juga jangan jadi lebih berat. Lama hak ni tak sesal, yang berlakunya selebih parah, itu maknanya satu kegagalan. Dia panggil wasailul wiqayah, ataupun kalau di sini preventif lah. Jadi sudah terbukti semua timur orang Islam, orang tidak Islam, bahawa meluahkan perasaan kepada orang yang ada orang yang pakar dalam bidang ni, yang boleh menjadi kaunselor, itu sudah diterima umum. Orang panggil dalam istilah dia panggil musallamat. Musallamat sesuatu yang kita tak boleh tolak. Di negara mana pun ada ni orang yang mahir dalam bidang ni. Bahkan khusus pokok kita ni pada seorang tak mari dia, ada jarang dia mari, dia sibuk doktor, dia ambil PhD, buat PhD bahagian inilah ilmu nafs, psikologi. Khusus siapa boleh PhD? Boleh dah PhD ni. Ana pernah tanya juga beberapa bila kita baca kitab ni, kita tak erti hak ni dah lebih dah dia sebut, dia boleh sebut lalu dalam bidang dia kanak-kanak gini, misalnya budak-budak jenis pasnya overactive ni kita tanya jenis pasnya tak dengar kata terlajuk nak lagu mana, dia ada cara dia. Hak tu satu pengajian khusus tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena luahkan perasaan kita, sebabnya ni sebab yang kedua, mengambil pelajaran dari nasihat orang yang dijadikan tempat mencurah isi hati. Sebab kalau kita luah ke perasaan kita kepada orang yang berpengalaman, yang ada ilmu, banyak nasihat pengajaran yang kita boleh ambil. Tu tujuan dia. Jadi kena royak dulu. Sebab tu tak boleh royak pada sembarang orang. Kalau sebab gini, kalau kita sebut pada orang yang tak kena, dia nasihat tu, dia pun tak tahu betul kedok. Minta maaf ni bukan nak kata ni pengalaman anak lah, jangan wasati pula ni, contoh saja ni. Sepore hak guting rambut kan dia tilah ke kecik dia bahas ekonomi negara ke lebih daripada Dr. Jomo tu. Kalau dia bahas tu anak dengar dia tunggu dia guting rambut. Jadi kalau ustaz ada seorang ustaz giana ada lah, dia duk kecik bahu duk keju anak kata salah tu ya kau dia tu. Lepas kau tu dia kecek berlaku, dia bahas berlaku bak kau dia pun. Sepuluh kata dia bak kita pelik. Dia reti berlaku.
Kena berhati. Orang lagu ni jangan luah perasaan. Dia jawab ikut saut. Dia boleh mikir tu. Jangan tadi. Ni maksud dia ni. Baru kita dapat poin yang kedua ni. Ana sebut tu kan apa ana boleh gini kepala ana. Lepas tu ana gigut ni ana tak kecek dia. Takut dia japuk. Takut dia boleh dosa. Dia bahas tentang huduk ni. Ana kata tu tak masalah huduk tu bab ta'zir tu. Ya kau ustaz. Dia kata demo dia suruh kecek lah bab ni kata. Dapat dia nak marah lah. Dia kecek bah huduk lah siapa? Ana kata huduk di Kelantan ni melalui 13 proses baru potong tangan. Tu saya tanya hak juderah sendiri Dr. Fadli. Dia duk kecek gini-gini. Ana kata paruk semoti. Lepas tu bab ekonomi dia bahas juga. Boleh berlaku? Ana kata paruk semoti. Tu dia panggil ngabai. Kalau bahasa Kelantan dia panggil ngabai. Tu bagi ngabai bukan poin tu. Hak ni sebab tu bagi ana molek hak ni molek kita jumpa doktor lah. Kalau kita pergi ke ISM tu kalau masalah lagi dia tahu lalu nak rujuk ke siapa. Dia ada unit dia tu. Molek hak ni. Kalau tidak dia pergi ke usil lah. Tak akan dapat kelebihan nombor 2 ni. Oleh kerana itu sebaiknya seseorang tidak bercerita kecuali kepada orang yang dipercayai dan dapat memberikan nasihat, kaunseling sehingga tidak berakibat negatif kerana masalah itu, kerana tersebar masalah itu. Ni kalau kita cerita tersebar masalah tu, berat tu. Ni anak ubah sikit terjemah tu. Sementara dia ingin bahawa hal tersebut hanya ada dalam lingkungan terbatas. Setuju apa kita kena cerita kepada orang yang betul? Sebab supaya masalah tu tidak tersebar. Kalau orang cerdik ni dia simpan dalam rekod dia saja. Tak kadang-kadang kan ni dia betul tahu masalah kau ni. Hak tu hak malik ni. Mahmud Mahdi Al-Istanbuli ni orang Istanbul. Mahmud Mahdi Al-Istanbuli menceritakan berikutnya begini. Dia ni salah seorang pakar juga ni. Dia kata doktor jiwa memberikan anjuran agar seorang memilih teman yang baik untuk mencurahkan masalah dia. Kerana tidak semua orang boleh dijadikan tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita, bukan semua orang. Sebab itulah dalam kes ini tidak disyaratkan, tuan ubah sikit tu dasar Arab dia. Tidak disyaratkan orang tersebut seorang doktor, seorang pemangku jawatan tertentu dan juga seorang agamawan yang hebat. Tak syarat. Kadang-kadang agamawan dia tak erti ilmu ni. Kadang-kadang doktor dia tak erti sebab dia bidang lain. Doktor ni banyak unit dia, banyak bidang dia. Ni bahagian ni. Kadang-kadang bahagian kaji tulai tak erti lah yang. Bak tulai boleh. Bak mata misalnya. Mungkin kalau boleh sebut sikit-sikit sebagai asas gitulah. Tapi nak khusus, tak khusus. Tidak semesti, tidak syarat. Kadang-kadang orang kapal biasa pun boleh kan. Pengalaman hidup dia. Tu imam, misalnya tu imam tua-tua. Mana-mana. Ada seorang yang mati dah dia. Yang anak sebut ni sebab dia tempat anak beli kitab dulu. Moga dia mutawif. Orang kapal puji belakang dia. Dia ni tempat masyarakat minta tolong. Kalau nak cerah, pergi jumpa dia boleh jadi tak ada cerah. Ada seorang tu kebetulan. Rezeki anak gitu. Pergi nak ambil kitab, ada orang balas nak nikah. Kita tengok secara live gitu. Sekali tengok ada drama ya. Kita keli. Baik kau tunggu dulu kata. Ingat mudah nak tengok cerita lagu ni. Live tu. Susah tu. Kita tu email susah tu sebab kita nak dengar. Kita dengar bawa kedut tangga tapi bunyi dia balas kena derah so. Ana dengar lama kat lah. Kita kata lagu ni. Lepas dia klik susah kan. Tu email tu kata, nak kali jemaah mari nak cerah tu email tu ayat kanan. Anak 10 dah tu. 10 dah anak. Nak cerah semua tapi nak tahu boleh anak. Tu email tu katalah. Kata tu email wak mana? Kita tanya dia. Tu email ni jenis tolol juga. Jenis nakal, bukan tolol jenis nakal tapi bagus dia ni. Orang kapur di situ memang bagus. Dia kata anak pun tak tahu juga tapi anak minta doa dengan Tuhan. Baca bismillah, baca Fatihah, anak embuh atas muka dia. Minta tu, moga anak kamu. Dia kaunseling cara kapung, tak jadi cerah. Hari ni. Pernah anak pergi ceramah di Kertih tu, jumpa anak dia. Kerja besar. Dia kenal anak. Tahu ke mana dia kenal anak. Anak tahulah kau anak kau tu. Dia kata lagu mana. Dia ayah anak adik-adik 10 orang kata. Kau nak cerah tadi tu. Anak kenal. Tak ada masalah. Ada je kadang-kadang sesal dengan tu email gitu ya. Tu email pengalaman tu lah. Tu. Jadi tu email ni bagus tu email ni.
Tok Iman ni baca kitab Musalli 20 kali dah khatam. Ingat anak cerita sebenarnya dia. Dia kata anak nak tukar kitab lain tak si. Dia pun serabut. Dia kata baca lah kitab lain pula. Kenapa tak si? 20 kali baca kitab Musalli. Lepas tu dia kata anak tak payah baca dan ngajar kitab tu, dia kata. Dah 20 kali khatam. Dia cerita. Tapi dia bagus. Sebab tu dia kata tak semesti doktor pun. Tak semesti orang ada jawatan dalam jabatan mana-mana. Tak semesti orang tu orang agama ahli ketok kita kata dak. Orang kapur tu imam biasa pun pengalaman hidup. Tu. Kalau dengar dia kecek dak, kita kena kata minta tu bahas tu imam, kita ni ada video. Kalau tidak faham malai tak habis dia kecek. No ayatnya kuatnya kaunselor dia tu no. Kuatnya kaunseling dia tu. Memang dia jenis kecek banyak tapi jadi hijau. Jadi hijau tak ada cerah. Orang kapur puji dia. Ada jenis orang lagi. Sebab tu dia sebut sini dia tidak syarat. Tapi kukuk mana pun dia ni anda tengok. Dia tak sebut. Dia kata nak cerah semua dia kata. Tapi kak anak ejah supaya tak switcher. Munggu anak ramak siap juga kita dia tu. Bagus dia cara dia mikir. Kadang-kadang nak yang bagus dia ni. Kadang-kadang dia pergi rumah kau tu dia bawa seku. Dia mikir kecek. Masa dia kecek tu lah dia selit sikit-sikit. Selit maklumat-maklumat supaya kita ni kena timbang keburukan isteri kita kot suami ni, kita lebih tengok pada kebaikan. Masa tu dia kaunseling lagi, dia bawa golo kadang-kadang dia pergi. Tu cara dia ziarah anak mukim dia. Mungkin dia imam tu. Itu yang dimasukkan di sini. Tak semesti orang alim hebat menada. Kadang-kadang untuk kapur pada orang-orang gitu ya. Tapi hak jenis mulut spekar dia kot. Hak ni kalau ayat ke dia supaya ayat sekapung, tak boleh jangan cerita apa-apa masalah peribadi. Sekadar cerita hal mukubah tak apa. Ada jenis hal itu. Baik. Jadi hal yang terpenting adalah hak pentingnya dalam isu ni apa dia? Iaitu orang yang kita nak luahkan perasaan itu dia bersedia mendengar dan mampu menyelesaikan masalah. Dia boleh tolong kita. Kena yakin kepada orang hak jenis ada potensi baru, kita boleh letak keyakinan. Kalau dia ni kita pun tak tahu dia setahun, jangan sebut tak terkalu. Lebih baik lagi seorang manusia mengembalikan masalah kepada Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha memiliki segala penyelesaian. Kalau kita tak yakin pada Allah, kita tak jumpa, lebih baik kita bermunajat kepada Allah. Kita kecek dengan Tuhan pada waktu malam. Lepas salat tahajud cerita gini-gini, insya-Allah Allah beri ketenangan. Ni kata Mahmud Mahdi Al-Istanbuli ni. Di tangan Allah sahajalah terdapat segala bentuk kebaikan. Bukankah manusia ketika bangkit untuk salat, khususnya tahajud lah, sebenarnya dia telah mencurahkan bentuk penyakitnya kepada yang maha menolong, yakni Allah SWT. Tapi hak ni sebenarnya bagian kalau kita luah pada orang lain pun kena luah juga kepada Allah. Kita minta sebab hak itulah hakikat sebenarnya. Allahus Samad itulah. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad kan? Lam yalid. Allahus Samad tu tempat kita luah perasaan kita. Tempat kita bergantung As-Samad. Gitulah. Kita ambil istilah lagi lah ni. Ambil istilah lagi yang ketujuh ni. Dia anjurkan untuk memberikan jalan keluar bagi yang mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Mana kita kena ada usaha. Kalau kita tak boleh buat apa, kita biar cari tolong kat sesama masalah kawan tu. Dia mahu ayat kawan tak erti nak ayat lagu mana tau. Kita jadi pemudah cara pergi minta tolong untuk email ko. Tu email kata hamba pun tak erti gini lah, pergi ke majlis agama, dia ada khusus unit counselling. Tu. Anak biasa buat gitu. Kadang-kadang kita tak ada, kadang-kadang masalah tu kita pun tak biasa. Dia marah ya buat curah lah. Dia adalah beberapa kes. Anak sedih pun tak erti, tak berani. Kita hello pada itu. Dia ada khusus di majlis agama Islam, dia ada. Orang dalam bidang ni. Kita suruh dia pergi jumpa. Tu lebih baik. Itu maknanya jangan biar begitu saja, jangan, bahaya. Misalnya ada orang mari ni, contoh ni. Dia mari dia mengadu nak cerah. Kata apa nak cerah? Dia tutup laki dia ni kalau balas agak sopoh kata babi hani ke dia. Dia cerita. Saya tanya dia, tak kata-kata ke dia. Tengok kaunseling ni parut juga. Saja nak tahu ya. Dia kata juga hari-hari dia kata. Lepas tu rasa orang lega ke tak? Dia kata tak ada apa dia tu. Kau teruk ada. Tu lah tu. Tak kena tu. Gini lah kata. Kes ni anak tak berani. Sebab nampak dia pun nampak teruk juga perempuan ni. Semangat luar biasa duduk depan anak. Silap-silap bulan sebab anak kena dah. Dia kata tak email orang jatuh. Mesti dia pihak sambung pun dia. Dia kata kita.
Dia seolah kita memihak kepada suami dia. Orang kata parut juga. Anak kata tu saya ayat tu untuk kebaikan. Kalau tak percaya saya pergi pada majlis agama Islam, ada bahagian kaunseling. Kita mati gitu. Jadi kalau kita rasa tak akan cekak, jangan tebing. Dia ada orang yang lebih pakar dalam bidang. Itu bukan bidang kita. Kena gitulah. Tapi kukuk mana pun mereka awal ni kita kena kata sabar. Kena sabar, minta petunjuk daripada Allah SWT, minta Allah sesaka. Cuma saya syurkan masalah ni pergi jumpa dengan khusus bahagian ni. Kita kayak gitu, sesat. Sebab sana tu dia ada rekod dan sebagainya. Kita nak buat rekod, usah kejap tu. Lepas tu siapa dia nak check file tu. Dia sana dia ada satu unit khusus. Baik. Ni menyebutkan sebab-sebab yang boleh menyelamatkan dia daripada masalah. Maknanya kena ada pihak yang menyelesaikan masalah dia. Tak boleh dibiar gitu. Itu masyarakat yang tidak bertanggungjawab kalau begitu. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh sebahagian orang adalah bila mana datang sahabatnya kepadanya bercerita tentang derita yang dihadapinya, tetapi ternyata dia tidak meringankan masalahnya, tetapi justru menambah kebeban. Ini kesalahan. Saya kita mari cerita aku gini. Berat kadang-kadang masalah ni. Kalau misalnya anda sebut satu kisah berlaku pada anak sendiri. Anak ada tengah kuliah gini. Selepas kuliah tu, seorang guru besar pencen dah, dia mari cerita. Dia kata, macam mana Ustaz Din? Dia tanya, dia pun ceritalah. Ada seorang sahabat dia tu pengetua juga. Dia kata, sayang kita tahu belakang dari isteri dia ni bermasalah. Kalau tu lelaki dia outstation, dia pergilah hotel mana-mana. Dia ada kekasih gelap dia. Tapi tu lelaki dia tak percaya, tak cakap royak. Anak kata biar lah. Dah kita royak dah. Bukan fitnah pun. Terbukti. Dan ni bukan kata zina, tapi pelik lah main beberapa kali jumpa ni. Cuma tak pernah kena takak basah. Tetapi saya duk royak dia. Lagu mana Ustaz Din? Dikira dayus lah kalau tu dia nak tanyanya. Saya kata dayus ni bila terbukti tiba-tiba dia biarkan juga. Istilah dayus ni pun bagi saya tak siapa perekat tu. Cuma dia bersangka baik pada isteri dia sebab isteri dia depan dia molek kalau dia ada di rumah. Tetapi bila beberapa kali, ini contoh masalah ni anda nak sebut, kita nak buat lagu mana. Jadi bila beberapa kali diluahkan, diluah pada tok laki dia tu, dia hok sayang dia hok rapat-rapat kita mu kena cek lah. Kalau mu tak percaya pun mu siasat sendirilah. Dia pun tahan perakak. Dia buat. Dia ayat dia nak go station, rupanya dia tak pergi, dia tak jumpa dan dia sendiri tangkap isteri dia dalam bilik hotel. Tak securah lagi. Masih lagi dia nak teruskan sebab anak ada macam-macam. Ini pahala lah saya sayang dia ni. Mari pula tanya anak masa kuliah lepas tu. Lepas kuliah lepas mari tanya lagu mana Ustaz ni? Tak dayu lagi ni. Orang tanya dah anak kata tak lagi. Dia nak suruh bunyi dayu kat tu. Anak kata kalau terbukti lagu tu, anak kata nak kata dah takut dia bui kemaafan kepada isteri dia. Takut dia ada buat perjanjian, janji terakhir anak nak kata dayu tak dia juga tu. Kitanya. Dia tak puas hati buat dia. Dia nak suruh anak kata dayu juga. Anak kata kira-kiranya zahirnya kira dayuh tu, tetapi hak dayuh ni bagaimana dalam takrif ulama, seseorang tu dia tidak boleh bertindak. Dia tak mampu bertindak. Hak ni dia mampu bertindak, kemungkinan cuma dia beri peluang. Dia nak tengok setawan. Lepas tu anak kata kita nak kata dayus. Anak tak berani. Tak puas hati pula junanya. Dia nak benar supaya kita kata dayus tu. Ringkas kita lepas beberapa kuliah selepas tu cerah sungguh. Nya buat pula bini dia. Ketagih lah dia sudah ketagih. Anak tidak nak cerita lah dari segi kaunselingnya. Kalau kita kaunseling kita akan jumpa sebab anak ada pengalaman satu kira ni. Rupanya ada satu kira benda berat lah sikit ni. Rupanya dia tidak puas set. Salah satu sebabnya kerana dia tengok video, misalnya video pornografi tu. Jadi sebab tu dalam Islam tak benar. Dia ada kesan dia. Syaitan boleh ganggu jiwa kita. Kalau kita baca dalam buku-buku ulama kita, kenapa Islam mengharamkan pornografi ni? Sebab dia mengganggu minda masa melakukan hubungan dengan suami isteri. Dia rasa terbayar gini-gini. Akhirnya jadi padahal sekala puas pun. Lepas tu jadi tak puas. Tu dia panggil gangguan syaitan kerana kita membiarkan mata, membiarkan telinga kita melakukan set mata, set telinga. Sebab tu dalam istilah ulama dia ada set ni tidak kemaluan saja. Set tangan, set mata, set telinga. Tu semua tu kena jaga. Tu salah satu sebab tu Islam mengharamkan perkara itu. Syiah yang kata tak apa.
Syiah kata tak apa kalau niat masa tengok tu niat tu kemaluan hema. Bodoh ngoti. Kemaluan hema ni lain. Itu jenis mata kelabu tu. Tokah kemaluan hema, kemaluan bodoh ngoti. Jangan nampak lemuh kita baca kitab Syiah. Dia kata kalau niat gitu jadi halal. Berat sengoti. Dalil Islam tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada berlaku kesilapan kita kena segera bertaubat. Apa? Dia akan menjejaskan kehidupan kita. Tu benda-benda gitulah. Mungkin lah. Akhir sekali dia pejam mata, berjerit dia. Ana yakin ni gusan ni bagus ni perangai dia ni. Dia jenis bagus. Akhir sekali dia tak boleh pergi kot. Cerah? Bercerai. Tu nak ayatnya siapa begitu ada berlaku. Jadi hak ni kira-kiranya kih ni ana minta supaya suami dia tu pergi jumpa pihak Majlis Agama Islam nak dengar apa tu kata mana. Pihak Majlis Agama Islam ni dia ada pengalaman sangat luas dalam bab ni. Bagi kaunselor dia pergi, tak tahu dia pergi ke tidak lah. Cuma ana suruh dia pergi. Setelah kali pertama tu dia satu syirah kita minta dia pergi. Tapi bila berlaku pula selepas tu memang dia cerai lah. Jadi bila dia cerai tu, mana orang tak boleh nak kata apa sebab sudah terbukti. Boleh jadi dia maksud begitu. Orang tak boleh nak kata dia terburu-buru tak boleh. Boleh jadi dia maksud begitu. Tak tahulah. Baik, kita habiskan sedikit lagi. Cuba tengok. Dia tidak mengetahui dengan baik bahawa sahabatnya itu telah bercerita untuk mencari satu penyelesaian. Bukan sekadar nak cerita. Bukan sekadar nak cerita sebagai cerita, tidak. Bila sahaja kita cerita masalah peribadi dia nak suruh kita selesai masalah. Kadang-kadang kelemahan dia tu dia ingat kita boleh menjadi tempat dia luah perasaan, rupanya tidak. Itu termasuk dalam dosa lah. Kita bukan cerita pula Allah, dia kata guru kita mau cerita kat aku. Dia cerita lebih pada kau tu cerita pula. Dia berhawah pula. Dia sedap. Ni berdosa besar. Beringat ada tak? Kalau sahaja kita cerita tentang masalah dia gini-gini, jangan kita cerita kepada orang lain. Sebenarnya bila dia cerita kita, dia nak dengar respon kita lah. Sebab tu kalau kita rasa kita tak boleh sesal, kita minta dia pergi jumpa orang tertentu. Dan kita tidak boleh sebarkan maklumat tu. Berdosa besar itu. Inilah. Sebenarnya pelajaran ini kita simpulkan daripada perkataan Khadijah radhiyallahu anha tu. Bila Nabi cerita gitu, sebab Nabi sebut ke aku bimbang berlaku sesuatu kepada aku. Nabi kata, Khadijah kata kalau demi Allah Tuhan tidak akan menghina engkau selama-lamanya kerana engkau adalah orang yang baik. Dia pun sebut contoh kebaikan, menyambung silaturahim, tolong orang miskin, orang tak ada kerja, curi cari pekerjaan. Kalau dia tak boleh nak bantu, dia cari orang boleh bantu. Itu 5 perkara kebaikan Nabi yang sudah terkenal dalam masyarakat. Orang baik setahun ni tak kira Tuhan nak apa-apa ke dia. Itu kaunseling dengan kadar segera yang diberikan oleh Khadijah. Jadi Aisyah cerita begitu setelah Nabi balik ke rumah, cerita masalah dia begini-begini. Sama halnya dalam masalah ini kepada kisah Nabi Musa AS dengan seorang penduduk Madian. Cerita ni setengah kata penduduk seorang rajulun tu makna Nabi Syuaib, setengah-setengah tafsir. Tapi setengah ulama kata misalnya Syekh Sa'di dia ramai juga tafsir lah, kata tak tahu siapa sebenarnya. Kayak anak perempuan 2 orang tu, dia tolong itu apa ni, telaga, gak perempuan tu tak menutup sama mana, tahu dia tak boleh nak tolak 2 orang tu. Nabi Musa kayak gagah, dia tolong kesok tu boleh. Jadi jasa besar, tak usah ambil ngopoh. Kan dalam Quran tu ni boleh rujuk ayat 22 hingga ayat 24 surah ke? Surah Maryam. Surah ke dia tu? Boleh tengok situlah. Bawah dia ada Suratul Qasas. Ayat 22 hingga 28. Boleh rujuk Suratul Qasas. Baca situ boleh tahu. Jadi mengikut Syekh Sa'di, dia kata hak ni bukan Nabi Syuaib, lelaki ni. Walaupun ada yang kata begitu. Dan anda tengok beberapa tafsir ulama kata tak pernah sahabah Nabi Syuaib sebab jarak masa terlalu jauh. Tak apalah hak tu khilaf. Baik. Tetapi di sini disebut di sini seorang lelaki daripada penduduk Madian. Bila Nabi Musa datang dalam keadaan kondisi takut, dia cerita kepada dialah. Seorang lelaki daripada penduduk Madian tu kata kepada Nabi Musa. Dia kata la takhaf. La takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumiz zalimin. Dia kata jangan takut kerana kamu bila kamu mari di rumah aku ni kamu telah selamat. Sebab di Madian ni dia selamat. Tak serusi mu mari di Madian ni selamat. Firaun tak akan mari sampai sini.
Dia bui kenyataan gitu. Lega Nabi Musa. Lepas tu kan dia bui suruh Nabi Musa kerja dengan dia bayar pakis saja jadi natu dia tu. Tu. Jadi kawan ni kata la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Jangan takut. Sini Firaun tak mari. Engkau telah selamat daripada kaum tu kaum Bani Israel itulah. Apa tu lah. Selamat kamu di sini. Artinya hendaklah kamu mententeramkan jiwamu dan menghapus ketakutanmu kerana Allah telah menyelamatkan kamu sehingga kamu sampai ke Madian, sampai ke rumah aku ni. Tak sedar using lah. Dia wui kenyataan lagu tu. Orang sini baik-baik belakang ni. Nama pun surah aman. Orang juh-juh belakang ni. Tak sedar using. Jadi Nabi Musa pun asal gah. Ni kalau baca dalam internet, dia buat mari hadis menceritakan bagaimana syarahan kepada ayat ni. Ringkasnya begitulah. Jadi kalau kita tak boleh nak bui kaunseling, suka bui kata-kata awal tu, suka biar kawan tu rasa kita berjaya menghayati masalah. Boleh pahala dah kita tu. Gitulah hadirin. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita perhati ni ada tulis tak ingat itu ni. Jadi kalau kita perhati orang panggil sunnah Nabi ni sangat luas. Ini sunnah ni. Maknanya orang yang bekerja sebagai doktor tu menyelesaikan masalah orang besar mana pahala dia tu. Besar mana pahala dia. Maknanya sunnah Nabi ni luas. Ini termasuk sunnah juga. Okey, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.